Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 ingin menerangkan mengenai teori-teori pembelajaran behavioris di antara Thorndike and Skinner dan Pavlov. Apakah yang dimaksudkan oleh pembelajaran? Pembelajaran bermaksud perubahan relatif yang kekal dalam diri individu atau pengetahuan yang relatif kekal dalam diri individu sebagai hasil daripada pengalaman. Teori-teori pembelajaran terbagi kepada 4 bahagian iaitu behaviorism, cognitive, konstruktivisme dan juga humanisme. Pembelajaran mengenai manusia. Pembelajaran mengenai manusia dari segi behaviorism didefinisikan ataupun ditakrifkan bahawa psikologi seharusnya lebih mementingkan pembelajaran tentang perilaku manusia daripada pembelajaran mengenai pemikiran manusia. Pada pandangan perilaku, pembelajaran adalah perubahan yang kekal dalam tingkah laku yang boleh diperhatikan daripada hasil pengalaman. Teori ini mengabaikan proses berfikir dalam pemikiran, iaitu proses mental, dan kerana itu ia tidak dipertimbangkan. Selain itu, teori ini dilakukan berdasarkan penelitian dan pembelajaran mengenai haiwan. Mari kita kenali pengasas-pengasas teori pembelajaran behaviorism. Yang pertama iaitu Ivan Pavlov dan yang kedua Edward Thorndike dan yang ketiga B.F. Skinner. Pelaziman ialah tingkah laku sesuatu organisma berkait rapat dengan sesuatu rangsangan di persekitaran. Terdapat dua jenis pelaziman. Yang pertama, pelaziman klasik iaitu pelaziman Pavlov yang diasaskan oleh Ivan Pavlov. Manakala yang kedua, pelaziman operan iaitu pelaziman Thorndike dan Skinner yang diasaskan oleh Edward Thorndike dan juga B.F. Skinner. Teori Pavlov, pelaziman klasikal, pertama kali ditemui oleh ahli fisiologi Russian Ivan Petrovich Pavlov 1849 hingga 1936. Dalam pelaziman klasik, sesuatu organisme atau individu belajar untuk bertindak balas dengan rangsangan baru dengan cara yang sama seperti rangsangan lama, rangsangan tidak lazim. Kata kunci teori ini ialah pembelajaran melalui perkaitan. Rangsangan ejen persekitaran yang menimbulkan gerak balas. Gerak balas pula tingkah laku yang disebabkan oleh rangsangan. Paradigma pelaziman klasikal Pavlov mempunyai 4 rangsangan dan tindak balas, iaitu rangsangan tanpa syarat, unconditional stimulate. Rangsangan yang secara optimis menghasilkan respon tanpa ada pembelajaran terlebih dahulu menghasilkan tindak balas fisiologi automatik. Respon tanpa syarat, unconditional response, tingkah laku yang dihasilkan sebagai tindak balas kepada rangsangan tanpa mempelajari terlebih dahulu, tindak balas fisiologi automatik. Rangsangan terkondisi, conditional response, rangsangan daripada pengalaman menghasilkan tindak balas yang dipelajari atau diperolehi. Respon bersyarat, conditional response, gerak balas yang dikaitkan dengan sesuatu rangsangan yang tertentu melalui pelaziman yang berpasangan dengan rangsangan. Cara mengaplikasikan kaedah teori Pavlov dalam pembelajaran. Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran berlaku apabila terdiri perkaitan di antara rangsangan dan gerak balas. Akibat dari ini, menghasilkan pelaziman dan pembelajaran dengan kehadiran rangsangan yang dikenali sebagai pelaziman klasik. Sebagai contoh, sebelum pelaziman, guru menggunakan bahan pengajar seperti projektor dan peralatan elektronik yang lain. Berikut menggunakan peranti pintar adalah lebih sinonim dengan generasi muda yang lebih berkebolehan dalam mengendalikannya. Masa pelaziman, guru menyertakan maklumat dalam media dan grafik yang dapat membantu pelajar dalam memahami sesi pembelajaran berbanding menggunakan buku yang kurang menarik perhatian sebilangan murid kini. Selepas pelaziman pula, guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran menyertakan
maklumat dalam media dan grafik yang dapat membantu pelajar dalam memahami sesi pembelajaran berbanding menggunakan buku yang kurang menarik perhatian sebilangan pelajar kini. Seterusnya adalah pelaziman operan iaitu instrumental, iaitu gerak balas operan berlaku secara sendiri dan jika mendapat hasil yang berkesan, ia akan dikukuhkan dan dikekalkan. Teori yang pertama adalah teori Thorndike iaitu daripada Edward Thorndike. Thorndike dilahirkan pada tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1949. Beliau adalah salah seorang ahli psikologi pendidikan. Beliau juga terkenal kerana merumuskan 3 hukum pembelajaran awal abad ke-20. 3 hukum Thorndike. Yang pertama adalah hukum kesediaan. Kesediaan daripada aspek efektif, kognitif dan psikomotor sebelum mampu belajar. Bagi Thorndike, jika seseorang itu tidak bersedia untuk belajar, maka pembelajaran tidak boleh disemas secara automatik dalam dirinya. Sebagai contoh, melainkan jika seseorang itu menyediakan dirinya untuk mula belajar bermain gitar. Jika tidak buat apa-apa kemajuan dan akhirnya tidak belajar bermain gitar sama sekali. Dan hukum yang kedua adalah hukum latihan. Latihan yang diulang-ulang untuk meningkatkan kemahiran. Mencadangkan bahawa latih tubih atau latihan membantu dalam meningkatkan kecekapan dan ketahanan pembelajaran. Sebagai contoh, kes belajar menaik. Seseorang dapat menaik dengan lebih cepat, maka seseorang itu memerlukan senaman dan pengulangan. Dan hukum yang ketiga adalah hukum kesan. Kesan yang meningkatkan hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Thorndike mengatakan bahawa ganjaran untuk tingkah laku yang sesuai sentiasa menguatkan persatuan dengan ketara. Hukuman untuk tindak balas yang tak sesuai hanya sedikit melemahkan perkaitan antara rangsangan dan tindak balas yang salah. Dalam konteks pendidikan pula, pendidik mestilah memastikan bahawa pelajar sentiasa puas hati atau sekurang-kurangnya berpuas hati dengan apa yang diberikan kepada pendidik. Hukuman ini digunakan secara universal dan digunakan untuk semua jenis pembelajaran. Teori yang kedua adalah daripada teori Skinner yang diasaskan oleh Bathurst Frederick Skinner. Beliau dilahirkan pada tahun 1904 dan meninggal pada tahun 1990. Beliau adalah ahli psikologi yang terkemuka di Amerika dan juga profesor di Harvard University. Dan juga beliau adalah penyokong teori pembelajaran behavior. Dapat dilihat sebagai satu proses conditioning dalam persekitaran rangsangan, ganjaran dan hukuman. Tindakan operan ialah manusia yang beroperasi dalam persekitarannya untuk menghasilkan pelbagai kesan. Pembelajaran berlaku apabila seseorang peserta perlu membuat suatu tindak balas supaya dapat mengubah persekitaran. Sebagai contoh, B.S. Skinner menjalankan eksperimen haiwan yang diletakkan dalam boks yang dinamakan sebagai Skinner Box. Eksperimen ini menyerupai seperti puzzle box yang dilakukan oleh Thorndike. Haiwan diberi ganjaran atau hukuman kerana terlibat dengan tingkah laku. Sebagai contoh, tikus menekan tuel untuk mendapatkan makanan. Dan contoh yang kedua adalah burung merpati patuk untuk mendapatkan makanan. Seterusnya, beralih kita kepada dorongan versus hukuman dengan lebih spesifik dan lebih mendalam. Yang pertama adalah positif bagi dorongan, iaitu suatu rangsangan yang ditambah membawa kepada peningkatan tingkah laku. Sebagai contoh, seorang guru hanya memberikan stiker penghargaan apabila belajar menyerahkan lembaran kerja tepat pada masanya. Positif bagi hukuman pula adalah suatu rangsangan yang ditambah membawa kepada penurunan tingkah laku. Bagi hukuman saman kepada pelajar yang ponteng sekolah. Dan yang kedua adalah negatif bagi dorongan, iaitu suatu rangsangan yang dikeluarkan membawa kepada peningkatan tingkah laku. Sebagai contoh, menghilangkan stiker pada pelajar setelah dia mulai mengerjakan tugas. Negatif bagi hukuman pula ialah suatu rangsangan yang dikeluarkan membawa kepada penurunan tingkah laku. Kesan dan akibat bagi dorongan ialah menghasilkan semangat ingin belajar, menghasilkan emosi positif,
mengeratkan kualiti hubungan interpersonal, dan keempat iaitu sering menunjukkan tingkah laku yang baik. Kesan dan akibat bagi hukuman pula adalah menyebabkan sikap agresif, menghasilkan emosi negatif, seterusnya menjejaskan kualiti hubungan interpersonal, dan yang keempat adalah sering memburukkan lagi salah laku. Mari kita kenali perbezaan di antara teori-teori pelaziman operan dan teori pelaziman klasikal dari segi tindak balas, tingkah laku, urutan pelaziman dan cara pembelajaran. Perbezaan di antara teori pelaziman klasik dan teori pelaziman operan. Dari segi tindak balas, teori pelaziman klasik tidak mengubah keadaan persekitaran. Teori pelaziman operan pula mempunyai pilihan untuk bertindak atau tidak. Dari segi tingkah laku, teori pelaziman klasik, responden bukan inisiatif sendiri, ia bergantung pada rangsangan dan bersifat pasif. Dari teori pelaziman operan pula, operan inisiatif sendiri, ia bergantung pada peneguhan dan bersifat aktif. Dari segi urutan pelaziman, tingkah laku atau gerak balas berlaku selepas rangsangan. Dari teori pelaziman operan pula, gerak balas berlaku kesan daripada rangsangan dan peneguhan. Dari segi cara pembelajaran pula, teori pelaziman klasik menggunakan rangsangan tak lazim dan secara responden terhadap rangsangan. Dari teori pelaziman operan pula, menggunakan peneguhan positif dan peneguhan negatif secara operan terhadap kesan rangsangan.